Allah Ta'ala di sini. Kalaulah Muhammad ni, Rasul ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia mati, dia wafat atau dia dibunuh orang, adakah dengan sebab itu bila Rasul tak ada, dah meninggal dunia Rasul ni, kamu jadi kufur balik? Mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nak beriman. Sebab apa? Rasul dah meninggal dunia, dah wafat. Allah Ta'ala sambung lagi, dan siapa berpaling tadah, maknanya siapa yang kufur selepas beriman, maka tiada akan mendatangkan bahaya kepada Allah sedikit jua pun. Perbuatannya mengkufuri Allah itu sedikit pun tidak mendatangkan kesan kepada Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yang berterima kasih. Jadi itu umum. Ayat ni cerita tentang kalau Rasulullah meninggal, wafat, adakah dengan sebab Rasulullah meninggal tu kamu jadi kufur balik? Kalau kufur pun kamu sikit pun tak menjejaskan Tuhan, menjejaskan Allah. Bahkan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita tengok sama-sama tuan-tuan tafsiran ayat ini. Pada ayat yang berbunyi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain itu hanyalah seorang rasul utusan yang telah terdahulu beberapa orang rasul sebelumnya. Jika ia mati atau dibunuh orang, adakah kamu akan berpaling tadah, yakni kembali kufur? Jadi kata Ustaz Ahmad Suan Haji di sini huraiannya, ayat ini turun ketika berlakunya pertempuran Uhud yang sangat hebat. Sedang berlakunya pertempuran Uhud. Cerita tentang perang Uhud. Dan ketika perang hebat itulah tersiarnya berita tentang terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita dusta yang disiarkan oleh iblis. Setengah kata orang musyrik seorang yang menjerit kata dia dah bunuh Rasulullah. Setengah kaul kata yang menyiarkan berita tu di tengah-tengah orang Islam bagi melemahkan tentera Islam, berita tu disiarkan oleh iblis. Lalu dibesar-besarkan oleh orang ramai, orang munafik. Maka tersiar, sebabnya maka tersiar berita oleh para pejuang Ahlul Maghazi. Sebut kat sini ceritanya begini. Jadi di sini Ustaz Ahmad Suan Haji cerita macam mana kisah tersebarnya berita Nabi konon-kononnya telah dibunuh ketika perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud tu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada 50 orang pasukan anggota pemanah yang ditugaskan untuk mempertahankan kedudukan mereka di lereng gunung, di atas bukit. Kan? Nabi pesan dah, jangan turun, apa pun berlaku, kok kita menang ke bawah ni, kok kita kalah pun, jangan turun daripada bukit tu. Kau 50 orang. Tapi yang berlaku, bila orang Islam dah nampak tanda-tanda nak menang, Khalid bin Walid telah pun lari bawa tenteranya, meninggalkan banyak harta rampasan perang. Maka 50 orang ni pun turunlah beramai-ramai memungut harta rampasan. Pungut harta rampasan. Maka tinggallah atas bukit tu tak sampai 10 orang. 50 orang pemanah yang menguatkan orang di bawah. Turun semua, tinggal tak sampai 10 orang. Maka kekosongan itu, kelemahan itu telah dapat dilihat oleh Khalid bin Walid. Yang kita faham sebelum Islamnya Khalid bin Walid ni memang salah seorang daripada panglima perang yang cukup mahir dengan strategi perang, Khalid al-Walid ni. Maka ketika itu kata Ustaz Ahmad Suan Haji ni, dia sebagai panglima sayap kanan barisan musyrikin, lalu berpatah balik, dikerahnya pasukannya untuk menyerang tentera Islam dari belakang. Naik atas bukit tu, serang daripada belakang. Seperti mana tadi orang Islam serang, jadi Khalid al-Walid dah ambil alih. Maka terjadilah pada ketika itu pertempuran hebat balik. Yang ketika tadi dah longgang dah tak ada apa-apa berlaku, orang dah sibuk pungut harta. Jadi bila kena serang dari belakang, maka pertempuran bermula dahsyat balik. Orang Islam yang leko pungut harta pada ketika itu tak sedar diserang daripada belakang, jadi kelang kabut. Sebelum ni mungkin perang
ada arahan khusus daripada panglima perang. Mereka duduk di barisan masing-masing, duduk di posisi masing-masing, dengan tujuan mempertahankan kedudukan, menguatkan ketumbukan tentera itu. Masing-masing ada peranannya, duduk di posisi kamu, jangan pergi mana-mana. Kan? Tapi ketika ini dah bertukar keadaan itu. Tak mana pergi ketua, tak mana pergi, akhirnya dah sibuk masing-masing mengumpul harta. Di tangan bukannya pedang, tapi harta-harta rampasan perang. Akhirnya terpaksalah mereka buang semua-semua kotor tu, ambil balik pedang dalam keadaan dah kelang kabut. Dan ketika itu yang terfikir oleh tentera Islam ketika itu nak menyelamatkan diri sendiri je. Bukan lagi nak jaga formasi ke nak jaga, tak ada. Masing-masing fikir masa mana nak lari, nak selamatkan diri. Maka berteraburlah barisan tentera Islam pada ketika itu. Dan sampai ada yang disebutkan di sini tersalah membunuh kawan sendiri. Disangkanya lawan, rupa-rupanya kawan. Dia sebab nak selamatkan diri bonah ni. Misalnya seperti Huzail bin Jabir telah membunuh rakannya yang bernama Abu Huzaifah dengan tidak sengaja. Nah, kelabut ni ada okey orang ni dia pancung, ada okey orang dia lebih padang rupanya kawan sendiri. Seperti Huzail yang telah membunuh rakannya Abu Huzaifah dengan tidak sengaja. Di dalam keadaan kalut tu, kekalutan itu, tiba-tiba seorang daripada musyrik Mekah yang bernama Abdullah bin Kumayyah. Abdullah bin Kumayyah ni dia orang musyrik, dia nampak kedudukan Nabi yang pada ketika itu tidak dikawal, orang dah sibuk nak selamatkan diri, maka dilontarnya Rasulullah SAW dengan batu yang mengenai tepat ke muka Nabi Muhammad SAW. Patah gigi Nabi, kena baling batu besar. Patah gigi Nabi, muka Nabi berdarah, bibir Nabi pecah. Dan Nabi jatuh dalam lubang. Nabi jatuh. Nabi nak naik, tak mampu nak naik dah. Nak cuba naik, baik ke lereng tu nak tunjukkan diri, nak beritahu orang Islam Nabi tu masih hidup. Nabi dah tak lagat nak naik. Tak mampu nak naik. Nabi cuba naik tanah tinggi, tak dapat naik dengan keadaan kesakitan tu. Tapi akhirnya dapat juga naik, di mana dia diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bersama Talhah, bawa tempat tinggi. Kemudian Abdullah bin Kumayyah ni yang sentiasa memerhati Nabi ni, bila Nabi naik, dia cuba bunuh Nabi SAW. Tetapi dia telah dihalang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang ketika itu bertindak memegang liwat bendera tentera Islam. Kan? Jadi Mus'ab dah mempertahankan Nabi, tak kala diserang oleh Abdullah bin Kumayyah. Sampai akhirnya Mus'ab ni syahid, dia terbunuh dia kerana dia nak menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh dia. Dan ketika terbunuh Mus'ab ini, disangkakan oleh Abdullah bin Kumayyah ni bahawa dia telah membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bunuh Nabi, sebenarnya dia bunuh tu Mus'ab yang menghalang dia. Dia pun bersorak mengatakan dia telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang tersebar berita tu, Rasulullah SAW telah wafat, dibunuh oleh Abdullah bin Umayyah. Setengah kaul mengatakan, ni yang saya sebut tadi, bahawa yang bersorak menyiarkan berita Nabi dibunuh orang itu ialah Iblis yang terlaknat. Iblis bawa cerita, kan orang dulu perang-perang, kalau ketua mati, habis dah tentera lagi, tak ada pemimpin lagi. Bagi disebarkan berita ni, Rasulullah SAW telah wafat, terbunuh dalam peperangan tu. Maka bertiup kencanglah berita tu kepada orang Islam. Ya, api-api kepada orang munafik, mengatakan Muhammad ni dah meninggal dunia, dia dibunuh. Orang-orang Islam yang lemah iman pada ketika itu pun berkata, moga-moga adalah di antara kita jadi utusan kepada Abdullah bin Ubay, yakni ketua kaum munafik, meminta kepadanya supaya berdamai saja dengan Abu Sufyan, ketua kaum musyrikin. Berkata pula golongan kaum munafik, kalau Muhammad sudah terbunuh, berbalik sajalah kamu kepada agama kamu yang dahulu. Jadi orang yang lemah iman ni, bila Rasulullah dengar begitu Rasulullah wafat, kata dia,
Mudah-mudahan Abdullah bin Ubay ni pergilah jumpa balik ketua musyrik Mekah ni, Abu Sufyan. Tak payahlah kita porang-porang nak berdamai dah balik. Bila dengar cakap macam tu, orang-orang munafik ni masuk jauh. Muhammad dah meninggal dah. Tak ada orang pimpin kau, tak ada bimbing kau. Agama ni agama baru ni. Kau pun tak faham sangat. Tinggallah agama kau tu. Baliklah balik ke agama lama. Kan? Balik pada agama lama ni. Dijawab oleh Anas bin Nadar, yakni bapa saudara Anas bin Malik, dengan katanya, wahai kaum, sekiranya Muhammad telah terbunuh, sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak terbunuh. Kalau Muhammad meninggal dunia, maksudnya terbunuh, Tuhan Muhammad tak terbunuh. Apalah hendak kamu buat dengan hidup setelah Rasulullah SAW wafat? Tewas. Bertempur sajalah kamu mengikuti pertempurannya, dan bermati-matianlah kamu mengikuti kematiannya. Kata Anas bin Nadar ni, Rasulullah pun dah wafat, pun nak buat dengan hidup lagi. Baik kita bertempur sampai seperti mana terbunuhnya Muhammad SAW. Kan kita ikut dia, yakin dengan dia. Rasulullah pun dah wafat. Jadi apa nak buat lagi dengan hidup ni? Kita bertempur saja, bermati-matian sampai kita syahid macam dia. Kata Anas bin Nadar. Setelah itu ia pun berseru, ya Allah, saya menguzurkan diri kepadamu dari tutur kata orang-orang itu. Dan saya kaum muslimin yang lemah semangat tadi. Dan saya berlepas diri kepada kamu dari apa-apa yang dibawa oleh orang-orang itu pula, yakni kaum musyrikin. Seraya dihunusnya pedangnya meneruskan pertempurannya hingga ia gugur di medan perang. Kalau tuan-tuan perasan dalam kisah ni, bila Nabi itu berapa orang dia? Bila orang musyrik Mekah nampak kedudukan Nabi yang tak terjaga tu, dalam 10 orang lebih orang sahabat yang kuat, sahabat-sahabat besar yang mendindingi Nabi. Ketika hampir bila Nabi dah kena baling, pecah bibir, gigi tercabut, patah, dahi berdarah. Kan? Tak salah dalam kitab Rahiqul Makhtum yang kita baca di Ihsaniyah, lebih kurang 200 orang menyerang kedudukan Nabi. Yang ketika itu sahabat-sahabat besar kat 10 orang, 20 orang je. Lawan dan berganti orang. Sampai akhir terbunuhnya ramai sahabat-sahabat besar Nabi ketika nak pertahankan Rasulullah SAW daripada dibunuh ketika itu. Jadi syahid Anas bin Nadar ni. Adapun orang-orang yang penuh keimanannya, dia terus bertempur. Ada yang di sisi Nabi SAW dan ada pula yang berjauhan lalu menggabungkan diri mendekatinya. Misalnya mereka itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Kita tengok dalam Ar-Rahiqul Makhtum, sahabat-sahabat Nabi jauh tu makin lama makin mendekati Nabi. Maka mereka yang tahu tempat kedudukan Nabi, mereka pergi dokek nak kuatkan balik pertahanan. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Talha, Abu Dujana, seorang yang menjadikan dirinya perisai, melindungi Nabi SAW yang bertubi-tubi panah musuh menghujaninya, namun sedikit pun ia tidak berganjak dari sisi baginda. Ini Abu Dujana ni. Dia jadikan dirinya perisai. Bila orang panah Rasulullah SAW, maka dia tahan dengan badannya. Bertubi-tubilah dia kena panah, Abu Dujana ni. Di ayat 104 tadi disimpulkan bahawa terbunuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melemahkan agama yang dibawanya dengan dua pengertian. Satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagai kebanyakan para nabi. Mereka juga mati atau terbunuh. Ayat ni disimpulkan bahawa terbunuhnya Muhammad SAW tidak dapat melemahkan agama yang dibawanya. Walaupun Rasulullah SAW wafat sekalipun, agama ni tetap akan terus hidup sebab dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutuskan untuk menyampaikan. Hanya diutuskan untuk menyampaikan. Siapa-siapa pun yang bawa agama ni, kalau dia wafat, agama ni akan terus berjalan. Agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ini, mentauhidkan Tuhan ni, telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum itu. Silih berganti. Daripada Adam alaihi salam turun Nuh, wafat Nabi Nuh, datang nabi-nabi yang lain sampai Musa, Ibrahim, Yusuf, semuanya bawa benda yang satu, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kok siapa pun Rasul tu bunuh, dia tidak akan melemahkan agama. Itu juga sampai hari ini tuan-tuan. Rasul dah tak ada dah. Tapi agama ini kita dah berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah berapa ratus, dah beribu tahun. Tapi agama ini masih lagi bertahan sampai ke saat ini. Ada sahaja orang-orang yang bangkit untuk menegakkan agama ini. Agama ini tak akan mati kerana Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini menjadi panduan kepada umat manusia. Jadi kalau Rasul tu meninggal dunia pun wafat, agama ni akan terus berada di atas muka bumi ini sampailah hari kiamat. 2. Tujuan penciptaan Rasul ialah menyampaikan pengajaran agama. Kalau telah selesai disampaikan, terlaksanalah tujuan itu dan tidaklah sekali-kali agama itu akan rosak disebabkan Rasul itu terbunuh. Rasul itu diutuskan untuk menyampaikan. Fa innama 'alaikal balaghul mubin, sesungguhnya atas kamu itu Muhammad sallallahu untuk sampaikan saja, jelaskan pada orang. Dan agama ni tak akan rosak dengan sebab terbunuhnya Rasul. Jadi Rasulullah tu menyampaikan saja, mati wafat seorang Rasul, akan ada pengganti-penggantinya lain. Tapi Rasulullah SAW ni Nabi akhir zaman, tak ada lah Rasul lepas tu. Tapi pengikut-pengikut dia masih lagi meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai ke hari ini. Kita dengan Nabi jauh dah masa kita tu, tapi agama ni sampai ke tanah Rombau ni. Sampai ke tanah Rombau ni, di tanah Arab tu, sampai ke tanah Rombau, langkau laut, tetap hidup. Dan agama ini bukan saja di Rombau ni, mana pelosok dunia ni Islam ni ada wujud. Ayat ini mengandungi pengajaran bahawa meneruskan suatu peperangan atau menghentikannya janganlah hendaknya dihubungkan dengan hidup atau matinya pemimpin. Misalnya, kalau pemimpin hidup, perjuangan diteruskan, dan kalau pemimpin itu mati, perjuangan itu ikut pula dihentikan, lalu menyerah kalah kepada musuh. Itu. Jadi perjuangan ni mesti diteruskan. Dengan bila sebab pemimpin mati, tutup, matilah perjuangan tu. Jadi perjuangan yang sempurna, hendaknya memperjuangkan agama ni. Sebenarnya mati seorang pemimpin, dia akan ganti pemimpin yang lain. Mati seorang pemimpin, ganti pemimpin lain. Begitulah seterusnya. Macam pengutua kat sekolah kan, pencet seorang, ada pengutua baru naik, pencet seorang lagi, naik orang baru pula, pencet, naik orang baru. Begitu juga atas muka bumi ini. Keluar, turun seorang PM naik PM lain pula, turun seorang naik lain, turun naik lain. PM dah mati tak payah ada, sebab dah 20 tahun PM ni menghidupkan Malaysia ni. Dia lah yang membangunkan negara ni. Dia dah berhenti, kita tutuplah Malaysia ni, pindah ke lain lah negara ni. Tak ada. Ada orang ganti. Ramai lagi yang layak kan. Perjuangan begitulah. Kalau betul-betul kita nak berjuang, begitulah keadaannya. Jangan sebab bila pemimpin mati, perjuangan kita pun terus mati. Pemimpin ni silih berganti tuan-tuan dan perempuan kan. Akan ada orang-orang yang lahir untuk memimpin. Begitulah keadaannya. Memperjuangkan agama pun begitu. Walaupun Rasul telah lama meninggalkan kita, tapi kita umat Islam, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mesti memperjuangkan agama ini, bawa masuk dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan hari ini mesti seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah hendaknya dihubung dengan, malahan kemaslahatan umum yang berjalan di atas dasar yang kukuh itu hendaklah dipertahankan mati-matian. Hendaknya jangan pula tergoncang oleh hilangnya ketua-ketua atau jatuhnya pemimpin-pemimpin. Di atas dasar inilah berjalannya pemerintahan dan peperangan di zaman kita sekarang. Hari ini bukan. Kita ambil senanglah. Kita zaman kita ni orang ada jemaah kan, ada hizib, ada parti kan. Pimpin ni turun naik, orang ni turun naik, orang ni turun. Kan ada orang naik. Kalau mati seorang ni turun tutup, tak ada tu dah. Kan? Tapi ada orang akan naik. Oleh sebab itu, setiap umat hendaklah sentiasa menyediakan sebanyak-banyaknya orang-orang yang ahli di pelbagai bidang pekerjaan yang seandainya mereka kehilangan orang-orang besar, misalnya dari golongan pejuang,
pembangun, pujangga, sarjana, guru, ketua, pemimpin dan yang umpama mereka akan tampil pula ke muka beberapa orang tokoh baru yang layak untuk menggantikan mereka yang merupakan patah tumbuh hilang berganti. Maknanya perjuangan manusia ni tak boleh gantung pada seorang individu. Untuk memastikan kelangsungan perjuangan tu mesti ada kadir-kadir dia, orang-orang bawah yang disediakan untuk meneruskan perjuangan tu. Sebegitu juga orang Islam. Kita tak macam zaman awal Islam, tuan-tuan. Zaman Nabi SAW, ulama-ulama salafus salih dulu-dulu, mereka menguasai banyak bidang. Mereka rapat dengan Allah Ta'ala. Kekuatan akal mereka tak sama kekuatan kita. Sebab itu Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi daripada India menyebutkan, generasi sekarang ini bukan generasi seperti jil yang awal-awal dulu. Orang dulu hebat-hebat. Imam Syafi'i belajar ketika miskin. Nak cerita kekuatan otak Imam Syafi'i. Hari siang Imam Syafi'i ini pergi, belah petang dia akan pungut kertas-kertas dia pejabat-pejabat kerajaan. Kerana dia orang susah, dia tak ada buku, dia ambil kertas-kertas terpakai tu digunakan untuk tulis nota. Dia menyewa bilik, bukan rumah Imam Syafi'i ini. Sampai akhirnya bilik tu penuh dengan catatannya dalam kisah hidup dia. Penuh catatan. Sampai Imam Syafi'i kata, apa dah banyak-banyak ni mana pula nak tidur banyak ni. Akhirnya dia ambil keputusan, apa tuan? Dibakar semua nota tu. Tapi sebelum bakar, dia hafal dulu. Dia hafal semua-semua, tu pun dibakar. Imam Syafi'i. Beritahu anak kita dah beli buku, jangan buku sekolah. Bakar semua buku tu, hafal, bakar buku tu. Tak, jangan berani dah. Alah bakar kan tu gagal SPM tu. Bakar. Imam Ahmad, sejuta hadis. Hafal Imam Ahmad. Imam Bukhari tu pun buat dalam Sahih Bukhari tu, Muslim tu. Dia bawa 3-4 ribu hadis ya. Tapi yang dia hafal tu lebih daripada itu. Itu kekuatan orang dulu-dulu. Kan? Al-Khwarizmi yang mengasaskan ilmu matematik boleh mengira kedalaman tasik tu dengan tepat dalam keadaan tak ada apa-apa alat pun zaman tu. Apa alat Kan? Apa alat Ramai lahir pakar-pakar Islam begitu tu yang tak ada macam kita ni. Banyak bantuan alat-alat moden macam ni. Smartphone pun tak ada lah. Lahir Al-Idrisi, mahir dalam geografi. Lahir Jabir Hayat yang mahir dalam ilmu kimia. Lahir seperti Al-Biruni, astronomi. Boleh kira jarak matahari, bulan, bumi dengan matahari ni. Tak ada apa-apa alat pun. Tapi tepat kiraan dia tu. Jadi mereka punya kekuatan akal, banyak kemahiran bidang-bidang dia tahu. Hubungan dengan Allah tak dekat. Zaman kita ni kata Syekh Hasan Ali An-Nadawi, bukan macam tu. Kita banyak lemah, orang-orang lemah. So, kena ambil orang, kena khususkan bidang-bidang. Orang bidang ni mungkin bukan semua orang tahu. Ada orang. Jadi fardu kifayah pada kita. Kalau tidak nanti kita bergantung pada orang. Buat baju orang asing ambil baju kita. Jubah kita orang asing yang buat. Dia tak sembahyang kat masjid. Kita akan buat baju jubah kita ya. Makan bertolong, minta tolong kat dia. Baju minta tolong kat dia. Kenderaan minta tolong kat dia. Repair minta tolong kat dia. Semua kat dia. Sampai yang jual ayam pun tak ada seorang pun dalam tu kita. Semua kan dia je. Tak ada ayam sekali. Pentan tak ada ayam. Mengamuk balik rumah. Anak semua makan ayam. Kita dah tak ada ayam dah tuan. Kita tukar, kita kena makan wak-wak ni pula. Gaji wak-wak ramai dalam hutan. Tak ada orang nak makan ayam, tak ada orang. Sebab semua bergantung. Tuan. Itu yang kata Syekh Hasan Ali. Sampai masuk zaman sekarang ni orang Islam, dia kena setiap bidang tu ada wakil-wakil. Takkan semua nak jadi PM semua. Semua nak masuk perusahaan dia. Pertanian dah makan tak cukup pula dah. Ukul dengan sana tak ada gandum dah. Papung tak ada pula dah. Dah susah pula. Itu. Kan? So kalau kita bergantung pada orang asing. Kita nak jadi tuan. Nak jadi tuan. Tapi akhirnya bukan jadi tuan, macam jadi hamba nampak dah. Minta-minta pada orang kita. Negara ni negara yang kaya sebenarnya, hasil masul banyak. Tapi tak tahu macam mana. Jadi kita menagih, mengemis di tanah sendiri. Jadi kita ni hasil banyak tapi tak tahu nak guna mungkin.
Kan tuan-tuan, sebab itu tak ada pakar-pakar. Mesti ada Hafiz ada, guru agama ada, desain ada, bogi semua ada. Mahir makanan, jahitan, semua pun ada tuan orang Islam. Tapi tak berlaku akhir ni. Sebab itulah akhirnya ekonomi umat Islam ni dia jadi lemah. Sebab dia bergantung pada satu-satu bidang dia. Macam kat Mesir, betul-betul agak pelancongan dia. Padahal di Mesir tu pertanian dia tu boleh buat income. Sebab bila kita ngaji Mesir, saya tengok 15% tanah dia suruh. Tapi 15% tanah Mesir tu boleh support gandum satu benua Afrika. Itu bayangkan. 15% ni, tapi dia boleh support satu benua Afrika. Gandum Mesir. Tapi bila orang Israel tu, orang kita cerdik, orang Islam tu cerdik pun nak buat perjanjian dengan Kennedy. Isi perjanjian, antara isi perjanjian Camp David kan, isi perjanjian tu Mesir tak boleh ekspor gandum keluar. Cerdik kita ni, Mesir tak boleh ekspor gandum keluar, makan dalamannya. Sebab kalau ekspor kan banyak orang terjejas. Orang-orang luar terjejas. Sebab itulah bergantunglah agak pelancongan, agak orang datang melancong gitu. Padahal dia ada sumber besar tu. Makan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Mesir, dia makan roti ish tu. 5 sen je. 5 sen. Sekeping 5 sen. Bila naik 10 sen, terbakar 7 buah bas. Itu makanan asasi mewah makan tu. Gandum ruti-ruti memang banyak tuan. Dan nak buat macam-mana, gandum banyak, makan sama-sama dia lah. Nak jual keluar tak boleh. Kita dimain-main kan orang Yahudi, dimain dengan orang bukan Islam. Jadi tak mau nak jadi macam itu kan. Bergantung satu je. Bergantung pada pelancongan. Jadi orang boleh pergunakan itu akhir. Jadi sebab itu orang Islam tuan-tuan, dia kena semua bidang mesti ada pakar-pakar yang menguasai bidang. Kemudian ayat wa may yanqadib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a. Dan siapa berpaling tadah, maka tiada akan mendatangkan bahaya kepada Allah sedikit jua pun. Siapa-siapa yang berpaling tadah dari perjuangannya menentang musuh, sedikit pun tidak akan menyusahkan Allah. Bahkan ia akan menyusahkan dirinya sendiri kerana mendedahkan dirinya dalam seksa di samping kehilangan pahala. Kalau kamu tak nak lawan musuh, kamu berpaling kufur, kamu menyokong musuh balik pun, Allah Ta'ala tak akan terjejas dengan perbuatan itu. Ini maksud ayat wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang berterima kasih. Ini orang-orang yang berterima kasih itu ialah yang teguh memegang agamanya dengan tidak berpaling tadah, bahkan mensyukuri Allah yang telah memberikannya petunjuk dan hidayah. Allah berjanji akan menolong orang yang telah menolongnya, iaitu orang yang mempertinggi agamanya dan meletakkan kalimah Allah paling tinggi dari yang lain. Pasti Allah akan melaksanakan janjinya. Wala yansurannallaha may yansuruh. Guna lam takkid itu, Allah pasti akan membantu, menolong siapa-siapa yang menolong agama. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita yang sesingkat ini di atas muka bumi ini, orang-orang yang hidup dengan agamanya, memperjuangkan agamanya dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dia menjadikan diri dia khadam untuk agama ini, insya-Allah dia dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak hidup dalam muka bumi pun ada banyak musuh-musuh kita yang menentang kita. Sebab itulah orang Islam ni pun kena buat dalam semua aspek, semua segi. Nak zaman sekarang ni zaman orang hidup harta. Kita bukan nak kaya dengan harta tu, tapi kita perlu harta untuk memperkuatkan keadaan umat Islam pada hari ini. Kadang-kadang umat Islam ni dia kuat satu sudut ni, di sudut ni dia lemah. Dia tidak perfect. Macam kat Mesir kan. Orang Mesir ni ramai cerdik, tapi prasarana pendidikan dia masya-Allah. Sian tuan-tuan yang di Mesir. Orang cerdik-cerdik, ulama-ulama besar ramai. Tapi tu tanya anak-anak tuan yang pergi Mesir. Saya ni nak ambil degree ni, profesor. Tulis ni. Tulis kata tu kena tengok-tengok orang ni. Kadang-kadang tulis tu tertombui. Pen tu termasuk dalam tu berlubang. Ya tuan, saya Mesir tu.
Tuli-tuli kita tengok mana ni topik tuli-tuli kan. Kadang tertombuit ambil kotak lain pula. Sebab dah kuyak lah kotak tu. Tercolok ke bawah meja, bol-bol lubang. Iyo, tu sebab akhir masa saya di Subro tu. Ada rombongan daripada Malaysia yang datang nak tarik MOU tu balik. Tak, pengajian tahfiz di topik saya tu tak boleh diiktiraf sebagai ijazah. Tak boleh, nak tarik balik kerjasama tu. Maknanya budak-budak ngaji sini balik tak jadi tak kelulusan, tak diiktiraf ijazah lah. Saya ingat dia masa tu, Datuk Mota apa nama tu, bekas Duta Saudi, berlaku Datuk Mota, berlaku ke Duta Malaysia ke Saudi. Dia yang datang masa tu. Kita mengurusan dia. Tak risau lah, saya ngaji situ. Kan kalau tarik bagi terafat tu balik-balik tak ada apa lah di Propang. Tuan, bawa Datuk Mota tu, bawa ke Syekh Huto. Kita JK perhubungan luar masa tu. Bawa saja saya bawa ke Syekh Huto tu. Nak kata Datuk Mota, tu nak tanya, Syekh dia tanyalah apa. Dia ambil kitab tu, dia pun baca je. Nak tunjuk orang mahir, orang muslim tu, tapi prasarana. Syekh tu baca satu matan, Datuk Mota baca, Syekh tu sambung. Lepas tu Syekh sebelum sambung, Syekh sebut, ini muka surat ni, ini perenggan muka surat tu, dompet perenggan yang kau baca tu, mulut ni perenggan yang ketiga. Datuk Mota mana? Ni bukan muka surat lain lah. Dia pun baca. Syekh tu berkata, awak baca buku surat ni, itu ada 5 perenggan, kau baca perenggan yang ketiga. Mula waqala kumbul. Ngapal kau Syekh ni. Itulah yang berlaku, tuan. Tempat-tempat ni kitab, tuan. Syekh saya ngaji tu bawa kitab. Tapi bila dah ngajar, aywa naharta insya-Allah tunaqish bab yani an-naql. Iftah safha kita naga 3 faqarat. Ibda min waqala. Dia datang, dia copy kitab itu. Tapi dia datang kan, okey hari ni kita nak bincang bab ni. Kau buka muka surat 240, kau tengok perenggan yang kompak mula ni. Bukan sehari 2, kalau sehari 2 dia kata ini dia nak pergi ke rumah ni, dia suruh anak baca. Ini tak, tuan. Setiap hari 3 tahun, tuan. Kau orang datang kan dia jadi. Butuh. Kau tengok sini. Kau tengok sini. Masya-Allah. Ramai orang ada. Tapi tuan-tuan pergi sekolah, Allah nak tulis, tengok kau tombih Allah kuyak kat kata jawapan, lubang jatuh pen bawah tu. Ambil uang meja ni. Tandas satu, budak asal ramai-ramai. Kalau saya cakap bukan anak buruk untuk saya belajar tu, tapi nak kata kekurangan tu. 3 tahun saya mengaji, sekali ya tapi tandas. Saya poin sekali, puas saya nak pek. Ya Allah, Tuhan ku selamatlah nyawa aku ni. Keluar ya Allah itu Tuhan. Yang tu susah itu. Kalau ada orang bertugas untuk basuh tandas tu, dia larat mungkin seminggu betul dia puji. Oi tak ada dia. Tuan. Itu kalau dia asal pun tuan tak ada tompek. Masuk kuliah ambil berdiri tu masih. Kalau ada orang main-main terakam sikit lagi, tak ada tompek duduk. Kuliah tu ramai. Dah asal satu dunia semua ngaji situ. Kita ni banyak tompek orang nak adu. Mesti kau nak wadang, hopap kat mesti tu tiang tang mesti kau nak wadang ni. Nak orang nak pasarannya tak ada pasaran. Iyo tuan, kita kekongan orang lah. Sebab orang ramai, sebab tu akhirnya ramai lagi ke Saudi ramai. Di orang Islam ni ada banyak. Sebab itulah yang mahir-mahir. Sebab itulah di Malaysia ni kita perlu ada orang-orang dia untuk menguatkan ummah ini tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Panjang umur rezeki kita sambung balik insya-Allah. Surah Al-Mulk lah. Ini nak tersalah nak macam mana kan. Kalau puasa ni banyak makan lomang terlupa tuan. Ni kita baca surah Al-Mulk baliklah. InsyaAllah kita berhenti kat sini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang pertemuan kita pada malam ini. Minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan elok dah berhenti tu. Kita berhenti kat sini tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak tanya minggu depan dah berhenti benar kat sini. Kurang sekadar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hamzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha fungsi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya pergi jauh tuan-tuan, saya nak mohon maaf awal-awal lagi sebab ada silap buat kitabnya. Saya minta maaf tuan, hari ni saya bekerja betul. Sebab tadi mesyuarat PIBG habis pukul 7.05. Saya sampai rumah pukul 7.10. Saya mandi-mandi kobau habisnya. Ambil kitabnya, rupa-rupa putih ingat habisnya suratul Mulk. Tapi tu tak apalah tuan-tuan, kita penuhkan juga masa kita ni mula-mula kita kuliah lepas kita puasa. Mohon maaf, saya pun hari ni bekerja-kerja, tak ada nyawa sudah. Tapi tak apa tuan-tuan, kita tengok satu ayat dua ayat surah Ali Imran yang kita dah lama tinggalkan. InsyaAllah minggu akan datang kita ambil balik surah Al-Mulk tu. Seingat pun tinggal dalam 45 ayat ya surah Al-Mulk, tak banyak. Tapi untuk malam ni dah silapkan nak buat macam mana ni yang ada kitabnya. Kita bacalah, ambil satu dua ayat daripada ayat-ayat Al-Quran ni, sama-sama kita perhatikan insya-Allah. Sebelum tu tuan-tuan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan pada kita kesempatan boleh hidup sampai ke saat ini dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Dan kita masih lagi diberikan peluang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadat, untuk terus memperbaiki ibadat kita, untuk terus menambahkan ibadah kita, dan untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing dan memimpin kita dalam kehidupan kita yang akan datang ni, yang tinggal berbaki, yang bakinya tidak kita ketahui. Dan sama-samalah kita usaha untuk menjadi insya-Allah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlupa, saya terkenang apa Imam Ghazali sebut sebagai ingatannya pada kita semua dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, tak salah saya. Kata dia, kita ni sebagai manusia tak payahlah nak bandingkan kita dengan orang-orang yang hebat di keliling kita, sebab kita memang tak hebat. Tak payahlah kita nak bandingkan kita ni dengan orang-orang yang lain. Bila nak menilai diri ni, jangan banding kita dengan orang lain, kata Imam Ghazali. Sebab orang lain hebat-hebat, kita memang tak hebat. Cukuplah kita bandingkan diri kita, katanya, mengenai hubungan kita dengan Tuhan ni, katanya kalau nak tengok kita ni terbaik atau tidak, bandingkanlah diri anda semua dengan ayam. Perhatikan pukul berapa ayam bangun dan pukul berapa kamu bangun. Kalau ayam bangun lebih awal daripada kamu, sedang ayam tak diwajibkan untuk subuh, kamu pun lewat, maka ketika itu kamu tidak ada siapa-siapa. Diri kamu bukan apa-apa dibandingkan dengan ayam. Jadi itu cukup nasihat dan cukup bermakna daripada Imam Ghazali untuk kita semua. Sebab itu ulama-ulama menyebutkan kan, mutu kualiti hidup kita ni dia bermula daripada awal pagi lagi. Kalau kita bermula dengan baik, insya-Allah kesudahannya baik. Jadi kita sama-sama renung-renungkan tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, saya bawakan tuan 2-3 ayat daripada surah
Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kita berhenti 1192 kat sini saya tulis ni. Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Ayat yang ke-144 dengan ayat 145. Tidak lain Muhammad itu hanyalah seorang Rasul yang telah terdahulu beberapa orang Rasul sebelumnya. Jika ia mati atau dibunuh, orang, adakah kamu akan berpaling tadah, yakni kembali kufur? Dan sesiapa yang berpaling tadah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maksudnya, maka tiada akan mendatangkan bahaya kepada Allah sedikit jua pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang berterima kasih, yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita tengok tafsiran ayat ini berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ini, kita ambil dulu kefahaman umum ayat ini. Di mana dalam ayat ini menceritakan, Allah Ta'ala sebutkan di sini